Sebab dalam hidup ni yang kita nak pertahankan itu adalah iman. Yang kita nak tundukkan itu adalah nafsu, perasaan. Jadi kalau perasaan ini itu mesti dengan agama, mana kena ketegasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut Akademi Ratu Furqan, pejuang-pejuang kebenaran, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'mah, alhamdulillah ala kulli hal. Bertemu lagi kita pada malam yang penuh barakah ni dalam siri pengajian online kita dalam kitab Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran. Dalam kita membincangkan tajuk kebijaksanaan dalam kehidupan. Penting tidak kebijaksanaan ini? Sangat penting. Ia duduk dalam fasa perbahasan yang kedua dalam usul perbahasan kehidupan ini. Cuma kita masih lagi membincangkan pada usul yang pertama, perbahasan kehidupan ini siddiq. Masih dalam membahaskan kitab Lisanul Haq. Lisanul Haq ini masih dalam perbincangan tentang siddiq. Baik. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, bantu sebarkan dulu tag kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita. Mungkin notification tak keluar ke. Perlukan bantuan kepada anda semua untuk share link yang berkaitan. Link ceramah kita ni, kuliah kita ni kat sahabat-sahabat kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kepada yang baru mengikuti pengajian, selamat datang. Kepada yang istiqamah, syabas dan tahniah. Allah pilih anda untuk terus istiqamah dalam pengajian ini. Kerana untuk istiqamah ataupun untuk sentiasa dalam ketaatan itu perlukan inayah. Perlukan pertolongan daripada Allah SWT. Takkan mampu kita. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka Allah pilih anda untuk duduk dalam ketaatan ini satu anugerah yang cukup besar tuan-tuan. Jadi sedang jemaah memuliakan Allah Ta'ala, khair insyaAllah bagi memberkati majlis kita pada malam yang penuh barakah ni. Mari kita sama-sama mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sidang jemaah dimulakan Allah Taala, para penuntut Akademi Al Furqan, insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni kita sambung pengajian kita insya-Allah. Khair khususan kepada para penuntut Akademi Al Furqan terlebih dahulu, yang mana mengikuti pengajian secara berterusan dalam menjadikan diri sebagai penuntut, maka si lapor diri. Lapor diri itu tulis nombor anda lah, kan, insya-Allah. Dan yang dah ada dalam channel, sila aktif, klik link tengok bahan-bahan yang telah dikongsikan. Ini khusus untuk yang akademi lah. Ada bahan yang saya dah kongsikan, terutamanya dalam slide pengurusan kehidupan. Masih ada lagi yang tak buka tu. Tak tahu apa masalah dia lah. Dah subscribe ke belum ke, wallah alam. Dia bila jadi penuntut ni lain sikit pendekatan dia. Saya strict sikit lah sebenarnya sebab penuntut kan. Kalau saya saja nak masuk, saya saja saja. Rugilah. Jadi bila dah ada komitmen, dah ada azam, kita serius dengan agama. Dia sebenarnya, sedang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebenarnya agama ni serius. Dia tak ada main-main. Kalau ceramah pun, dia ibarat seperti garam saja. Kalau lawak ni garam. Kata almarhum Datuk Abu Hassan Al-Afi, kata garam. Dan kata Datuk Samsuri pun kata begitu. Al-Fadhil Ustaz Datuk Samsuri pun kata seperti garam. Dan Nabi kata begitu. Gelak dalam agama ni dibenarkan tetapi sedikit. Gelaknya kena sedikit. Maknanya apa? Serius sebenarnya. Serius. Tapi adakah kita tension? Tidak. Serius bukan bermakna tension. Serius bermakna menunjukkan bahawa perbincangan kita ini perbincangan yang melibatkan dosa pahala, tuan-tuan. Melibatkan syurga neraka. Dia bukan perbincangan yang boleh ambil lewa, sambil lewa. Kita kalau dengar bab mati pun kita dah kelang kabut dah. Mati ni contoh Allah uji dengan COVID. Ya. COVID ni jadi sangat yang diambil berat ni kerana melibatkan kematian. Berjangkit dan kematian. Kalau berjangkit tapi tiada kematian, mungkinlah tak ada risiko sampai tahap macam ni. Tapi bila melibatkan kematian, benda yang serius. Baik, jadi bila bab akhirat, memang bab mati, tuan. Jadi bila bab mati, kita serius, sangat serius sebenarnya. Yang boleh buat main, bab dunia. Bab dunia kita boleh buat main sebenarnya. Tapi terbalik, sebab kita telah dimomokkan, kita telah dimanipulasi, kita telah dijajah, ditarah minda kita, bahawa bab agama jangan serius. Bab agama kita kena santai, kita kena pelan-pelan, kita kena cari jalan nak tarik minat. Dalam nak cari jalan tu, keluar dalam TV Al-Hijrah baru ni dan telah disebarkan data. Data sepanjang PKP ni lah. Di Malaysia ni, pornografi paling tinggi, paling champion Asia Tenggara. 80% orang perempuan. Bayangkan. Ni bab agama yang santai-santai ni. Tu dia. Bab nafsu, kita main pujuk kayu. Bab nafsu je pujuk kayu. Bayangkan. Kita dok kata lelaki. Dok kata lelaki, sekali keluar data, perempuan lagi banyak. Kalau ikutkan di sudut kebenaran, ya benar. Nafsu, hawa nafsu. Jadi bab tengok bab barang lucah ni, rupanya perempuan lagi banyak daripada lelaki. Wa na'udzubillah min zalik. Ni tak catat ni sebab buat agama. Asal perempuan je layu. Asal perempuan je lesu. Asal perempuan je malu-malu kita agama. Lala sekali keluar data. Data tak tipu. Fakta. Di Asia Tenggara, Malaysia. Bayangkan, dah orang perempuan ramai. Orang perempuan duk kata orang lelaki ni. Sekali perempuan. Nak cakap apa? Makna satu perkara, mana orang lelaki? Orang lelaki ni didik perempuan macam mana? Contoh. Memang itulah cerita dah. Sebab dalam hidup ni, yang kita nak pertahankan itu adalah iman. Yang kita nak tundukkan itu adalah nafsu, perasaan. Jadi kalau perasaan ini, itu mesti dengan agama. Mana kena ketegasan. Ketegasan sahaja yang boleh menundukkan perasaan. Ternyata dengan cara lemah lembut, baik-baik,
lemah gemalai ni, hara dunia dia buat ni. Banyak salah berlaku akhir zaman ni. Kenapa? Agama dibuat dengan lemah lembut. Tu belai. Bab dunia keras, tegas. Bab agama lembut. Lentok habis. Jadi senajmah memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah zaman. Dia Puan Salmi yang Maha Esa dah daftar, nanti boleh mesej balik dekat admin nanti ya. Kita check balik. Ini yang berlaku. Jadi tolong serius. Beragama serius, kita tak buat main. Kita bincang serius. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa dalam agama bila kita manipulasi, kita dah tertukar. Bab dunia kita kena tegas, malah kena berkeras. Kalau anda malas, nanti susah. Siapa nak bayar kamu duit? Siapa nak bagi duit? Susah. Siapa nak tolong? Tapi dalam bab agama, tak apa. Padahal agama lah tak ada siapa nak tolong. Nanti kat kubur nanti, tak ada siapa nak tolong. Alam barzah, tak ada siapa nak tolong. Dekat Yaumul Mahsyar, tak ada siapa nak tolong. Yaumul Mizan, tak ada siapa nak tolong. Tak ada siapa dah waktu tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bab agama kena serius, apatah lagi dalam bab akidah. Dunia saja bab kena tegas. Bab agama malas. Dia terbalik. Bab dunia ini dia sifatnya mainan. Main lah. Main, seronok. Bab agama serius. Serius, agama tak boleh buat main. Jadi sedang yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi itu nama orang bijak. Sambungan perbahasan kita. Dalam kehidupan ni kita kena amanah. Pertama amanah. Amanah dalam membawa erti keimanan yang sebenar. Jadi lisan yang Allah bagi ni nanti lisan yang datang dari iman yang benar. Kenapa kita kena cakap yang benar? Sebab iman kita dah membenarkan dengan iman. Maka lisan pun akan berkata-kata yang benar. Bila berkata-kata yang benar, maka kita akan bercakap mengikut kebenaran, lalu terzahirlah kebijaksanaan. Bercakap mengikut kebenaran, lalu terzahirlah kebijaksanaan. Itu sebab tu saya kata dia ada kaitan dengan tajuk yang kedua, amanah. Tapi kita masih lagi membincangkan pada fasa siddiq. Iaitu kebijaksanaan dalam kehidupan ini terletak tergantung pada cara kita mengolah kata-kata kita, yang mana kata-kata ini telah dikawal ataupun telah dipandu oleh akal yang telah ditundukkan ataupun telah dibimbing oleh iman. Akal ini amanah Allah Ta'ala. Amanah Allah bagi akal. Yatafakkarun ulul albab. Suruh berfikir, renung kejadian dan kebesaran Allah SWT. Tapi akal ini tidak akan berfungsi dengan baik, dengan sempurna kalau tidak ada iman yang jelas. Iman inilah yang akan beri input kepada akal. Ya. Iman inilah yang akan memberi input kepada akal. Lalu akal akan menggerakkan lisan. Lisan akan berkata-kata. Adapun lisan ini berkata-kata juga, kadang-kadang hanya akal semata-mata. Bila akal semata-mata, sandarannya nafsu saja. Berkata-katanya tidak menggambarkan kebenaran. Contoh masih lagi terikat dengan keduniaan, kebendaan. Ini yang perlu dinafikan. Apa dia nafikan? Kita perlu nafikan kata-kata yang tidak bersandarkan iman, yang tidak menggunakan akal. Bermaksud begini, kalau kita tidak bercakap dengan kebenaran, bermaksud kita tak gunakan akal sebenarnya. Kita tak berfikir pun. Ini dirakamkan dalam Al-Quran tuan-tuan, dalam surah Al-A'raf 179. Surah Al-A'raf 179. Yang mana Allah berfirman, yang bermaksud, Allah penuhkan neraka Jahannam. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Nampak? Ada hati yang tak nak memahami, faham
qulubul la yafqahuna biha. Maksudnya bila hati tak nak faham, maka akal tidak berfungsi. Sebab tu orang yang tidak mendidik hati dia untuk melihat kebesaran Allah. Hati yang tidak digunakan untuk melihat, memahami, merenung kekuasaan Allah, maka akal dia tidak akan berfungsi dengan baik. Sebab tu dia akan gunakan akal dia ini untuk kegunaan yang salah. Dia buat benda-benda yang tak masuk akal. Benda-benda yang cetek akal. Kita lihat orang-orang yang manusia yang tidak dibimbing dengan qulubul la yafqahuna biha, hati yang tak memahami ini, akal cetek. Dia akan buat tindakan-tindakan yang singkat. Tindakan-tindakan yang kita lihat dia ni, sebab akal ni dia tak terikut dengan usia sebenarnya. Dia ikut dengan iman. Kalau iman dia itu jelas, iman dia itu dibimbing oleh makrifat yang benar, maka dia akan membentuk akal. Bagaimana contoh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, umur 10 tahun. 10 tahun tuan-tuan. Dah boleh jadi mufti. Dah boleh keluar fatwa. Makna kalau kata umur itu tidak matang, bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala umur 10 tahun? Oh, itu golongan yang terpilih, Ustaz. Bermaksud bolehlah. Walaupun umur 10 tahun, dan baru umur 10 tahun baru darjah berapa? Darjah 5. Kan? Darjah 4. Yang darjah 4. 12 tahun darjah 6. 11 tahun darjah 5. 10 tahun darjah 4. Bayangkan darjah 4. Kenapa contoh budak-budak sekarang yang mana kita tengok kenapa tak mature? Ramai tak matang. Why? Kerana tidak didedahkan dengan hati untuk mengenal Allah. Tak matang. Orang yang tidak mengenal Allah, hati yang tidak terdedah dengan kebesaran Allah, dia takkan matang. Sebab itu orang yang iman dia lemah dari sudut mana? Tidak terima qada dan qadar. Bila Allah uji dia, tengok perangai macam budak-budak. Tak kisah umur berapa. Tak payah jauh lah uji. Contoh, saya ambil contoh keluarga. Keluarga. Uji dengan isu apa? Isu kasih sayang. Isu apa? Isu katalah suami nak kahwin lagi, contoh. Suami pula jenis yang tak fit punya. Kan? Buat diam-diam, buat belakang-belakang. Contoh. Kan? Si isteri ni pula tidak didedahkan dengan iman. Duk sibuk cari kebendaan. Si suami pun sama. 2 kali 5, 5 kali 2. Bila jadi perangai, jadi hujan macam tu, tengok lagi. Adegan tarik menarik rambut, adegan baling membaling. Macam budak-budak. Budak-budak kalau marah macam mana? Budak-budak umur 2 tahun. Kan? Yang tak memayis lagi tu. Dia kalau marah, dia nak jerit, dia jerit. Dia nak baling barang, dia baling barang. Nanti percayalah, ada orang yang dah berusia. Yang dah besar, dah besar panjang orang panggil. Dah besar panjang. Dia kalau tak kena dengan gaya dia, tak kena gaya dia, tak kena dia punya selera dan cita rasa dia, mula dia baling apa yang dia tak suka. Mula bergaduh. Tu orang kata macam budak-budak bergaduh. Macam tu. Macam budak-budak. Betul lah tu. Memang macam budak-budak. Akal tak sampai kepada kewarasan yang setimpal. Tak capai ke tahap kematangan. Matangnya akal itu, bijaknya seseorang itu apabila dia dapat hikmah kebaikan. Kita rujuk dalam perbahasan kita sebelum ini. 269 Allah kata. Surah Al-Baqarah ayat 269. Yang mana? Yu'til hikmata may yasha, yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang aku kehendaki. Dalam ini Al-Mufassirin mengatakan hikmah yang dimasukkan di sini adalah dia matang di dalam kefahaman agama. Dia matang dalam agama. Ini faham dalam halal dan haram. Dia faham dalam hukum hakam. Dia faham tentang qada dan qadar. Dia faham tentang iman. Dia faham tentang syariat agama. Macam mana nak faham ni? Hantar mengaji, belajar. Sebab tu orang yang tak belajar, yang tak nak mengaji, sibuk cari kebendaan. Memang dia akan ada perangai macam budak-budak. Yang tak matang, yang tak mecet. Tuan-tuan terkejut. Tuan-tuan terkejut. Bijaknya akal itu bila dia dapat melihat hikmah. Hikmah tu apa? Bila dia ada faham agama. Itu hikmah. Yufaqihu hafiddin. Hikmah tu faham agama. Faham agama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Saya lah tu masih belum matah. Tak boleh lah gitu. Kena berubah lah kan. Dah tahu macam tu. Terus take action. Take action.
Betul tak? Puan Amirah sama. Dan nampak macam tu, take action. Khair. Jadi makna kalau kita lihat di sini, Allahumma salli ala Muhammad. Allah memberikan yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang ada tentang Al-Quran dan Sunnah kepada siapa yang dikehendaki, dan barang siapa yang dianugerah hikmah, ia benar-benar telah dianugerahkan kurnia yang banyak, kebaikan yang banyak. Ini dipanggil kefahaman. Sebab tu sidang jemaah yang dimuliakan Allah Taala, kebijaksanaan ni kita boleh namakan kefahaman. Penting tak kefahaman? Selalu saya ulang perkara ni. Dalam bab ni kita tekankan bab kefahaman. Manusia ni terburu-buru. Sebab nafsu ni, sifat nafsu ajilah. Terburu-buru, tergesa-gesa. Bila manusia tergesa-gesa nak benda, contoh nak kahwin, tergesa-gesa. Segera beza Segera berbeza dengan tergesa-gesa. Segera dah sampai masa kahwin. Tapi segera tergesa-gesa tak sabar-sabar. Tak sabar tau. Bila ni? Tergesa-gesa. Ilmu tak cukup. Apa tak ada. Dah nampak macam dah tak nampak apa. Nampak Tok Gadi lah. Tak nampak lain. Kahwin. Bila kahwin, lama-lama tak sefahaman. Hancurnya dunia itu bila tiada sefahaman. Tidak sefahaman. Bukan sebab tiada kebendaan. Zaman sekarang lebih maju daripada zaman dulu. Kalau kata zaman dulu mundur, tapi zaman dulu maju. Kalau sekarang kata zaman sekarang maju, tapi mundur. Kenapa? Pikiran yang tidak sefahaman. Susah nak dapat kefahaman yang mantap-mantap. Sibuk nak bergaduh kerja. Sibuk nak tak puas hati kerja. Rumah tangga tak sefahaman. Sibuk nak condemn-mengondem. Sibuk nak hina-menghina. Sibuk nak blame, menyalah, salah menyalah, berbalah. Itu tak faham dah tu. Nampak? Bila dunia tiada kefahaman, maka hancurlah dunia. Itu dia. Kita sibuk cari kebendaan, tidak cari kefahaman. Orang dulu cari kefahaman, barulah terpelihara kebendaan. Cari kefahaman, barulah terpelihara hubungan. Dah kahwin, pergi mengaji lagi, belajar, jumpa orang tua-tua, mengaji. Ni tidak, dah kahwin, lupa dah. Orang muda sekarang kahwin-kahwin, dia buat masing-masing. Sibuk kerja cari duit. Sibuk cari duit. Buat simpanan, cari duit. Demi masa depan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Cari duit. Lepas tu nak bayar premium bulan-bulan. Cari untuk kesejahteraan, kelangsungan. Tapi rumah tangga tak ada kefahaman tu. Seorang ke timur, seorang ke barat. Kan? Bila duduk, mula tak boleh buat bincang. Tak boleh. Sebab apa? Tak ada kefahaman. Tengok Allah kalau nak bagi sesuatu kehancuran. Bila Allah sekat kefahaman itu. Bagaimana cara dia? Allah sekat ilmu. Allah sekat orang-orang yang alim, yang baik tu Allah panggil. Ataupun Allah buat dia tidak dapat kefahaman. Ini penting tuan-tuan. Sebab tu kita kena faham apa yang penting dalam kehidupan ini. Itu kefahaman yang melalui jalan kebijaksanaan. Kita akan dapat kebaikan yang banyak, tuan-tuan. Sebab tu ni baru-baru ni diuji. Alhamdulillah bagi yang alhamdulillah sebab apa? Bila setting ni Facebook ni hilang semua live. Sebulan punya cerita 30 hari tu di Facebook jelah. Ada buat rekod. Kita rekod ni sambil live ni ada rekod. Cuma ada kata Ustaz buat live FBI, YouTube, insya-Allah, don't worry. Allah sedang atur. Kemajuan demi kemajuan ni sedang dipersiapkan. Tinggal dengan anda. Malas juga tengok siap. Itu jaya dia. Nak kata high spec, apa semua spek ni Allah dah gerakkan ni. Malas juga tengok, tak tahu lah. Tapi Allah nak uji. Tup hilang. Saya tengok macam mana tengok setting teknikal, zoom hilang. Kita pun tak apa. Sebab apa kita tak gelabah? Sebab kita Allah takdirkan lagi. Macam tu lah. Allah nak uji lah. Uji juga saya sebab gelabah ke, like hilang ke. Ya, video-video yang ada like banyak, hilang kan. Post-post yang ada like banyak, komen ribu-ribu tu kan. Kalau hilang tu pening ni. Kalau orang, mana ni? Hilang ni. Kita pun tak apa nak macam mana. Itulah Allah uji hikmah. Allah boleh adakan, Allah tak adakan. Itu baru Allah tak adakan sebab teknikal tu. Belum Allah sekat tu kan.
Belum Allah matikan tu orang yang berilmu tu terus. Lagilah bencana besar. Sebab tu antara bencana besar yang ada pada dunia ini adalah setelah kewafatan baginda Nabi SAW. Itu bencana besar sebenarnya. Itu tanda kiamat tu yang dah berlaku. Dan juga kematian orang-orang alim. Orang-orang yang takutkan Allah, tuan-tuan. Orang alim ni orang yang takutkan Allah. Ahli-ahli yang benar-benar takutkan Allah ni. Nampak? Jadi Allah sekat. Allah buat ngantuk nak tengok. Dah sebab tak ada kemahuan. Bukan sebab Allah sekat tu saja-saja. Tidak. Sebab kamu sendiri yang tidak ada minat. Bagi link buat tak tahu. Contoh. Ni sambil-sambil beli. Sambil-sambil lah. Bila lagi? Kan? Bagi bahan buat dia tak ada kemahuan. Nabi dah kata semua orang masuk syurga illa abah, kecuali yang tak nak. Iblis ni tak nak. Allah bagi peluang. Sujud kepada Nabi Adam, tapi abah enggan. Betul sombong pula tu. Tak apa, boleh tengok nanti. Tak apa Allah uji. Hilang semua. Baru tahu sebab tu catik dengar kan. Baru tahu. Hilang semua. Allahu Akbar. Jangan ada sifat nanti-nanti dalam agama dia tidak boleh ada sifat intazar. Tunggu-tunggu, nantilah. Tak boleh. Tak boleh ada tunggu-tunggu, tak boleh. Dia kena ada fastabiqul khairat. Dia kena ada segera. Fastabiqul khairat. Dia kena segera. Baik. Itu tentang kefahaman. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Ya Tuan Nurhan bin Sadikin, dah download? Alhamdulillah. Yang mana dah download, syukur. Tapi tak apa, ada dalam simpanan saya ada. Dan buka channel YouTube. Sahabat kita ni ada yang duk ambil inisiatif nak uploadkan channel YouTube. Ada. Saya tengok subscribe tu, subscribe lah tengok. Buka, kat situ banyak live kita upload kat situ. Bagus juga bila dapat padam baru tahu, ada channel YouTube Ustaz, ada. Sebab kita bukan ni nak buat blaster, nak buat bagi macam mana tuan-tuan. Memang ilmu ni kita nak sebarkan. Saya suka kalau sebarkan. Tapi tak nak lagi saya. Sebab kita nanti ada conflict of interest. Saya tak nak ada conflict of interest. Nak sebarkan ilmu ke, nak sebarkan saya. Itu yang dalam sekali lantak lah. Siapa yang nak cari lah. Tu je lah. Allah hantarkanlah. Ada hantar orang yang nak sebarkan. Sebarkanlah. Kita tak ada nak suruh, ni, tak ada. Nak buat. Sebab tak nak ada conflict of interest. Mengganggu diri saya. Mengganggu saya. Sebab tu hilang yang semalam, yang tadi. Dalam berapa second tuan boleh hilang 30 video. Hilang je tu. Saya relax. Tak apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa. Sebab apa? Kita bukan nak cari crowd, bukan nak cari pengaruh, bukan nak cari likers, bukan. Ada juga yang PM, Ustaz, hilang dari radar. Bagus ya. Mana anda sensor lah tu. Hidup ada banyak yang PM inbox saya. Alhamdulillah, bagus. Baik, berbalik ke kebijaksanaan. Maksudnya kebijaksanaan itu penting. Bila tiada kefahaman, bermaksud bermulalah kehancuran. Tiada kefahaman, hancurlah. Ustaz izinkan. Izinkan. Silakan Qamarun Nisa. Silakan nak sebarkan. Tak ada halangan. Nak copy paste, nak buat apa, silakan. Tak ada restriction. Tak ada hak milik cipta terpelihara. Tak ada terpelihara. Allah pelihara. Pergilah, share lah mana-mana nak share. Okey. Link Telegram nak dapat kat mana? Bantu sahabat-sahabat kita. Yang mana nak link tu bagi. Tapi ada link tu tolonglah buka. Tu dia. Dua-dua ada. Link YouTube ada, link Telegram pun ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Link Telegram ni pun bukan kita nak buat grup sangat pun. Allah. Kita bukan nak buat satu grup supaya diasingkan. Tidak. Cuma saya buat grup itu untuk tambahkan lagi kefahaman itu. Nak bagi bahan-bahan yang lebih tersusun. Nak monitor dengan lebih rapat. Itu je niatnya kan. Tak adalah kita nak supaya ada grup follower ke ada ke. Lah. Sangat-sangat benda ni bahaya tuan-tuan. Dalam konteks kefahaman. Bila Allah bagikan kefahaman yang diperlukan dalam hidup ni amal. Pahala, bukan follower. Jadi
follower yang ramai tapi tidak berpahala pun, yang ni tak berkualiti pun tak guna juga. Tu tak guna juga. Memang kita niat nak sebarkan ramai, tapi kita nak yang berkualiti. Sebab tu yang terbaru ada satu video saya share. Akhir zaman bukan kuantiti tapi kualiti. Sebab dalam agama begitu. Islam berbicara soal kualiti. Apa dia? Ikhlas. Ikhlas talking about quality. Ikhlas is high class. High class itu tak banyak. High class itu sedikit. Qalil. Allah pun kata qalil. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Baik. Qalil, tuan-tuan. Jadi sedang jemaah yang menggunakan Allah tak memang sedikit. Apatah lagi dalam agama Islam ni, Nabi kata mafhum hadis, bada al-islamu ghariba. Bermula Islam itu dengan dagang. Dagang ni asing, maksud terasing. Kemudian akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, Nabi kata. Beruntunglah lil ghuraba, orang yang terasing tu. Terasing. Jadi sedang jemaah yang menggunakan Allah SWT. Lupa nombor pendaftaran. Tak apa. Nombor pendaftaran tu boleh cek balik nanti ya. Tengok dekat WhatsApp. Di WhatsApp seorang-seorang. Seorang-seorang di WhatsApp. Buka kat WhatsApp. Bukan ada nombor yang anda tak kenal, anda tak buka. Di invite satu-satu. Tolong cek. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Baik. Maknanya dalam perbahasan kebijaksanaan dalam kehidupan ni bermakna kebijaksanaan bil makna itu kefahaman, faham di dalam urusan kehidupan yang berlandaskan syariat agama. Khair. Boleh slide. Itu dia. Allahumma salli ala. Faham dalam memahami urusan syariat agama. Faham dalam beragama. Ya. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Tapi alhamdulillah, saya bila Allah uji, kita pun tak jangka, unexpected, tak jangka boleh hilang macam tu. Tapi alhamdulillah, database semua ada. Cuma saya nak bagi syukur. Yang diikut itu ilmu, bukan orang. Saya cukup takut ikut orang. Belajar ikut agama. Kalau ikut orang ni, bimbang-bimbang. Yang dinampak tu orang. Tapi bila kata ilmu kebenaran, lega, saya lega. Sebarkan ilmu tu. Sebarkan. Khair. Allahumma salli ala Muhammad wa ala lima. Khair. Jadi, faham dalam agama ini satu kebaikan yang besar, sebab bila faham maka datanglah kebahagiaan, datanglah menguruskan, datanglah kefahaman untuk menguruskan kehidupan bersandarkan Allah, kebenaran. Bila sebut kebenaran itu Allah. Wa qulil haqqu min rabbikum. Wa qulil haqqu min rabbikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz dekat YouTube KSA tak, bukan di KSA, Ustaz Farid Abu Aulia channel. Boleh bantu siapa boleh copy paste channel YouTube saya, copy paste tepek kat situ. Okey, baik. Jadi sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memahami kehidupan agama, maka dapatlah banyak kebaikan. Kebaikan adalah kefahaman. Okey, baik. Kita dah sentuh tentang kefahaman. Kita go through balik supaya kita dapat kefahaman insya-Allah. Baik. Kefahaman itulah tunjang kehidupan.
kefahaman tentang apa? Agama. Agama bicara soal apa yang utama? Mati. Agama ni membawa kita kepada mati sebenarnya. Mati apa? Matikan diri sebelum mati. Kalau cerita akidah, matikan diri sebelum mati. Mutu qabla maut, kata para ulama. Mati tuan sebab kalau kita cerita tentang agama, awaluddin ma'rifatullah, bermula agama itu dengan mengenal Allah. Disebut agama itu faham. Yang nak diutamakan dalam agama itu faham. Apa yang nak difahamkan? Yang utamanya nak difahamkan itu adalah tauhid. Akidah ni perbahasan. Ini simpulan tauhid. Baik, bila sebut tentang tauhid, agama awaluddin, awal-awal agama, din, awal agama dinamakan ad-din. Din yang merujuk kepada agama. Agama cerita tentang apa ni tuan? Keyakinan. Sebab agama pegangan. Agama ni bicara soal apa? Agama bicara soal pegangan. Soal kepercayaan. Maka din mengajar kita, agama yang benar dipanggil dinul haq. Ini dinul haq itu merujuk, sebut hak merujuk kepada kepercayaan yang benar itu Allah. Maka awaluddin ma'rifatullah bermaksud bila sebut tentang Allah, ini bersifat hidup. Maka kita mengenal Allah itu bersifat hidup, lawan kepada hidup itu mati kita. Jadi faham kita itu adalah dengan kita faham kita ni mati. Allahu Akbar. Bila faham kita mati, kita tak pandai-pandai. Kita tak adalah. Dan mati ni juga merujuk kepada makhluk. Ini saya mudahkan perbincangan, saya bawa kepada perbahasan kehidupan ni tuan-tuan. Sebab kalau syarah dengan sifat 20, hayyun, dia perbahasan dia sifat lah. Ta'rif. Tapi kalau kita bawa kepada perbahasan kefahaman, hikmah, ini perbahasan hikmah lah ni. Perbahasan kefahaman nak dikaitkan dengan kehidupan. Maka saya terus bawa kepada tamsil terus ya. Perbahasan kita ini merujuk kepada, kalau rujuk dalam surah An-Nur ayat 35, wa yadribullahu al-amsala lin-nas. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas. Memberikan contoh yang baik pada manusia. Baik, mati. Makhluk tu mati. Baik. Sebab itu, bila kata yang utama tu tauhid, akidah, iman, maka kemuncak kehidupan ataupun kehidupan itu kita nak jadikan ibadah. Bila kata sebut saja Allah, maka kita nak sembah Allah. Kemuncak kepada penyembahan ataupun kita sujud, kita sembah pada Allah itu adalah dengan tidak menyekutukan Allah. Itu kemuncak dia sebenarnya. Dia panggil ikhlas. Kemuncak. Jadi makna kata dalam rupa bentuk kita hari ini, faham hidup ni adalah untuk mengesahkan Allah. Itu maksud dia. Maka kita pun, itu kefahaman Ustaz. Ya, maka berfikirlah kita dengan fikiran yang sebenar. Ini memikirkan bahawa segalanya mati. Lalu kenapa kita nak bergantung kepada makhluk yang mati? Itu maksud. Jadi kenapa kita nak buat untuk yang mati? Kita buatlah untuk yang hidup, yang menghidupkan kita. Itulah Allah. Lalu beramallah untuk Allah. Kenapa beramal untuk makhluk? Sebab makhluk bersifat mati. Kenapa kita nak harapkan makhluk? Kerana makhluk pun mati. Lalu datanglah kefahaman dalam kehidupan, kebijaksanaan, beramal untuk Allah. Lalu berbincanglah kita soal dosa dan pahala. Ini kefahaman. Maka lepas pada ni, kita pun semangat hidup kita. Sebab apa? Dah tak ada dah bersandar pada yang mati. Kalau tidak, kita duduk sandar pada yang mati. Tak habis-habis, matilah aku. Matilah aku macam ni. Mati. Tak habis-habis mati. Contoh.
kita pergi kepada pasangan hidup. Konsep pasangan hidup. Bila kita faham bahawa pasangan hidup itulah yang menghidupkan kita, maka matilah kita. Sebab hakikat kehidupan itu, pasangan itu mati. Lalu kalau kita bersandarkan kepada yang mati, maka kita akan meninggalkan yang hidup. Apa meninggalkan yang hidup? Kita meninggalkan suruhan Allah, meninggalkan suruhan Rasulullah SAW. Kita tak fikir soal larangan dia, kita tak fikir soal suruhan dia. Kita nampak makhluk itulah yang memberikan kita harapan, harapan lagi macam-macam lah, diberikan kehidupan. Lalu sampailah satu tahap Allah nak ajar kita bahawa makhluk ini sifatnya mati. Macam mana nak faham mati? Kecewa, sedih. Kan orang belajar mati ni kan dengan sedih. Sedih, kecewa. Iman dia ajar mati ni mengenal tentang akhirat. Iman mengajar kita mati itu adalah berbicara soal akhirat. Bila sebut mati, alam barzah, bukan kubur. Mati tak cerita tentang kubur. Kubur tu petak tu je lah. Tengok 7 kaki dalam, 7 kaki lebar, panjang. Kan? Dalam dia tengok, patak tu je lah. Tapi dipanggil alam barzah. Mati yang disebut tentang iman itu bicara soal barzah. Beza mati kita. Mati dalam orang beriman, itu kata Piramli, mati dalam iman, senyum. Sebab apa? Boleh jadi kubur itu jadi raudhah min riyadil jannah. Taman-taman syurga, senyum dia. Tapi mati bagi makhluk itu sedih, nangis, kecewa. Jadi sebelum mati yang hakiki, yakni yang mati terpisahnya nyawa dari badan, maka Allah matikan dulu kehidupan itu dengan sedih, kecewa. Maknanya orang yang berhadapan dengan kesedihan, kekecewaan, dia mati akal, mati. Tak tahu dah nak buat apa, Ustaz. Aduh, sedihnya saya. Dia dah mati tu. Dia kecewa. Sebab tu kecewa kita dengan makhluk, sebab makhluk mati. Kena faham. Ini nama kefahaman. Sebab tu Nabi kata yang paling bijak. Nabi kata apa? Al-Qais mandana nafsah. Al-Qais, orang yang bijak itu adalah mandana nafsah, yang mempersiapkan dirinya. Amalan ba'dal maut. Amalan selepas mati. Kehidupan selepas mati. Baru ni saya upload, tulis dekat wall saya, tulis apa? Dunia ni memang tempat penat. Tapi jangan tengok soal penat tu, tengok hasil penat tu apa. Hasilnya dosa ke, pahala, syurga ke, neraka. Dekat dunia lagi tahu dah. Apa dah kita boleh rasa. Orang yang berpenat kerana pahala, yang ni nakkan ridha Allah. Yang pahala tu kebaikan, maka membawa pada syurga lah. Maka dia akan dapat kepuasan, tuan-tuan. Dia cukup apa yang ada, dia tak mengada-ngada. Tapi kalau dia menuju pada dosa, sebab tak kena hidup dia. Ada je tak kena. Ada suami macam tak ada suami. Ada anak macam tak ada anak. Ada duit macam tak ada duit. Masalah Ustaz, memang tak ada duit. Bukan macam tak ada lah, memang tak ada ni. Yalah, bila tak ada tu satu bab. Tapi dalam keadaan berhadapan dengan tak ada tu, kita macam mana? Resah lah Ustaz. Bila resah tu kena cek. Sebab apa? Sebab resah kerja hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Itu qanaah. Orang beriman itu sifatnya qanaah. Penat dengan agama, dia akan dapat nikmat, dapat pahala. Maka tak ada penat sebenarnya, tuan-tuan. Orang beriman dia tak ada istilah penat. Dia istilah dia puas. Orang yang buat kerja dengan penat dan ikhlas, dia akan dapat puas. Orang yang buat kerja dengan penat tetapi tidak ikhlas, dia tidak akan puas. Aku tak puas hati, betul lah. Dia tak puas hati. Aku buat gini-gini, aku tak dapat. Dia pula lebih. Mula tu. Sebab dia buat sebab nak nama. Contoh, nak kedudukan. Bersuami atau beristeri lama dah. Tiba-tiba tak puas hati. Sebab apa?
tak buat kerana Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi maknanya, bila kita faham balik tentang sifat orang yang bijak ini adalah makna kata kita boleh tengok dia faham soal mati. Pertama, matinya yang mana asalnya mati, dunia ini mati. Lalu dia fahamlah mati dan kita ni akan mati lepas ni. Dia faham mati. Jadi lalu keluarlah satu formula ataupun kefahaman daripada ni kematian ni tuan-tuan. Belajar dengan mati ni. Maknanya dia jadi semangat sebab dia nak tahu lepas ni dia hidup balik. Ini orang beriman. Orang beriman tuan-tuan. Dia cerita tak habis kat mati. Dia cerita tak habis kat mati. Ini kita kena jadikan mati ni satu benda yang realiti, bukan lagi sebab Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya mati itu semua nyawa akan mati. Cuma kita ni tak letakkan mati itu dalam perbincangan realiti. Sebab apa? Kita tak cerdik lah. Kita ingat mati itu sedih, nangis, kubur, sakit. Itulah. Cuba kalau kita bawa mati itu satu persiapan. Mati, ni cerita ni. Mati. Kita cerita bab mati. Bila sebut tentang mati, lepas ni hidup. Kita kena bagi tahu begitu. Dan hidup pula, hidup lagi tak mati dah. Kekal. Mati bermaksud satu kali. Hidup dua kali. Dihidupkan lepas tu hidup abadan abada. Jadi sekarang ni tuan-tuan, yang kita buat sekarang ni untuk hidup yang mana? Tu kita renung balik. Aku buat sekarang ni untuk hidup yang mana? Sekarang ni cerita tentang mati. Sepatutnya. Ini orang beriman tuan-tuan. Orang beriman dia tak nampak dunia dah. Dia nampak mati je. Allahu Akbar. Cuma mati yang kita faham macam mana? Itu masuk mati yang kita faham macam mana? Adakah sama dengan pahaman Nabi SAW, para sahabat, para ulama, yang mati itu hanya satu tirai tabir yang menyingkapi satu alam yang mana di sinilah bicara soal nak senang betul-betul ni, nak senang ni. Ke nak susah? Patutnya di sini persiapan kita. Kita very realistic sepatutnya. Kita bermati-matian ni untuk yang mana? Tanya balik aku mati-mati ni, mati. Dia kena buat diagram macam ni. Baru nampak. Baru nampak cerdik tu Nabi kata Al-Kayis. Orang yang cerdik. Mandana nafsah yang persiapkan amalan, ba'dal maut, amalan dia untuk mati. Yang ini, untuk mati, selepas mati ni ada hidup. Hidup dia senang kekal atau susah kekal. Kat situ kita renung. Aku ada suami ni untuk mati aku ni, bukan untuk hidup. Untuk mati aku ni survive tak hidup lagi lepas ni. Dia kena macam tu. Ni ada duit ni, apa cerita duit aku banyak ni, ni untuk mati ni. Mati aku ni aku nak buat untuk apa? Dia begitu tuan-tuan. Bukan untuk hidup kat dunia. Apa yang kita buat di dunia ni untuk mati. Tapi tak habis kat mati. Dia kena cerita tentang hidup selepas mati. Ini orang beriman. Ini orang bijak tuan-tuan. Tapi itulah, kita dimanipulasikan bijak tu saja. Ada sijil. Asal bijak saja, universiti. Asal bijak saja, ada title. Allah tak pernah kata pun bijak macam tu. Nabi tak pernah cakap pun bijak itu tengok pada result periksa. Walaupun itulah ukurannya sekarang. Berapa berapa hafal juzuk? Tanya juga tu. Ingatkan dah agama. Apa tanya? 30. 30. Lain sekali, apa dapat? Itulah tak cik makan lah. Tak cik makan. Dah belajar agama pun lemah. Dapat? Tak lah. Tak nampak jalan dia. Patutnya seronok. Tuan, anak-anak kita seronok tak dengan agama ni?
Cuba cek tengok. Tak pun tak payah anak-anak lah. Mak anak ni. Mak ayah ni. Seronok tak dengan agama ni? Jadi buat amalan seronok ke? Sepatutnya seronok. Ni Nabi kata. Mafhum hadis panjang hadis tu kan. Bahagian Nabi SAW berbicara soal satu cakap pada sahabat, suruh seronok dengan yang pasti. Allahumma salli ala Muhammad. Hati-hati dengan fitnah dunia. Daripada kitab Riyadhus Salihin. Ubaidah Al-Jarrah. Tak apa saya baca sekali lalu hadis ni. Mafhum hadis ni. Maksud dia dari Amr ibn Auf Al-Ansari radhiyallahu an. Cuba dengar baik-baik. Dengar baik-baik tuan-tuan. Apa Nabi kita? Cuba kata, sama tak dengan kita? Tu cakap semalam kan cerita habis madu sepah dia buang. Cakap kata kita dikecewakan. Nabi cakap kita tak mau dengar. Contoh kan. Cuba dengar. Dari Amr Ibnu Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW mengirimkan Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu ke daerah Bahrain. Sebuah daerah yang masuk wilayah Iraq dan kedatangannya ke situ ialah untuk mengambil pajak. Kemudian setelah selesai tugasnya, datanglah ia dengan membawa harta dari Bahrain itu. Kaum Ansar sama mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah. Mereka lalu menunaikan solat fajar, yakni subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai solat, beliau pun lalu kembali. Kemudian mereka menuju kepadanya untuk menemuinya. Rasulullah SAW lalu tersenyum ketika melihat mereka itu, terus bersabda. Maknanya habis aja solat Nabi, ramai solat subuh. Subuh tuan-tuan, bukan senang nak ramai. Contoh, tiba-tiba ramai pula apa ni, dapat grup WhatsApp ke apa ke. Rupanya dapat tahu Ubaidah Al-Jarrah balik pada Bahrain bawa pajak. Jadi golongan Ansar ni habis solat, dah habis solat dengan Nabi, jumpa Ubaidah Al-Jarrah tadi. Lalu Nabi tengok, Nabi senyum. Lalu Nabi kata, aku kira kalian sudah mendengar bahawa Abu Ubaidah tiba dari Bahrain dengan membawa sesuatu. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau selanjutnya bersabda. Sesuatu tu maknanya tadi, harta. Bergembiralah kalian dan berharaplah terhadap apa yang mengembirakan kalian. Demi Allah. Tengok. Nabi nak taukidkan. Fawallah. Nabi kata, fawallah mal faqr akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum. Kata Nabi, bergembiralah kalian dan berharaplah terhadap apa yang mengembirakan kalian. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian. Namun aku khawatir jika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana telah dibentangkan bagi orang-orang sebelum kalian. Mereka bersaing sebagaimana, maka kalian bersaing sebagaimana mereka bersaing. Lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana membinasakan mereka. Muttafaqun alaih. Bila muttafaqun alaih ni, sepakat hadis ni diriwayatkan oleh imam yang kutubus sittah. Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad. Ini hadis yang jelas tuan-tuan. Demi Allah, Nabi kata. Fawallah, demi Allah. Nabi tak takut kita miskin. Tapi Nabi cukup takut dunia dibentangkan di hadapan kita. Soalnya sekarang tuan-tuan, kalau kita ingat mati, kita takut miskin ke takut apa? Kalau kita ingat mati, kita tak takut miskin. Kita takut tak ada pahala. Itu orang ingat mati. Bila ingat mati, takut tak ada pahala. Dia bergembira dengan pahala, maksudnya dia hidup, dia all out untuk pahala. Lalu dia seronok. Nabi suruh apa? Bergembiralah kalian, berharaplah kalian tentang apa yang mengembirakan kalian. Nabi kata. Nampak? Kita buat tak benda ni tuan-tuan? Abshiru wamlu ma yasarrukum. Abshiru, gembiralah. Ini saya suri rumah je bang, tak dapat apa-apa. Apa saya dapat? Tak dapat duit. Apa tu tension tu?
Yelah, kita kerja kena ada duit lah. Tak ada duit macam mana? Dapat duit pun senyum sampai telinga. Tak dapat duit muncung sampai ke mana-mana. Tension. Ini fitnah zaman, tuan-tuan. Fitnah. Inilah tak cerdik. Tuan-tuan, sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Antara kebodohan atau kejahilan seseorang itu apabila terikat dengan kejumudan duit. Harta. Jangan ingat yang berharta banyak, tuan-tuan, itu orang cerdik. Tunggu dulu. Silap bulan, dialah yang akan paling banyak kejahilan yang dilakukan. Tuan-tuan boleh nampak kan? Contoh Korun. Kalau kata dengan harta boleh maju hidupnya, kita terlambat. Korun dah buat dulu dah. Ke mana pergi? Ada ke bawa kunci keluar? Kan tak cerdik tu. Ulu-ulu kilir bawa kunci, tayang sana sini. Kan tak cerdik tu sebenarnya. Nampak tidak? Dah ada duit, nak duit lagi. Sehingga sampai kadang tertangkap. Kadang kita tengok pelik-pelik perangai. Pelik-pelik perangai. Orang yang ada harta tapi tidak mahu pahala. Pelik perangai, tuan-tuan. Orang yang tak berakal. Perangai, ya Allah. Tapi janganlah kita tergolong dengan golongan itu. Baik, cuba kita tengok hadis ini, tuan-tuan. Apa yang saya bacakan tadi. Dua kata kunci di sini. Bila kata mati, Nabi suruh berharaplah. Ni kategori bijak. Faham. Bila kita faham, bijak, maka bijak kita itu adalah untuk akhirat. Bila sebut akhirat, kita gembira dengan tawaran pahala. Jadi pahala ni nak bawa mati. Jadi bila kata mati, nak bawa mati, sekarang ni di dunia ni memang cerita pasal matilah. Bermaksud cerita pasal pahala. Bila sebut pasal pahala, kita kena gembira. Orang yang cerdik, bila dengar pahala je senyum. Macam kita lah, tuan-tuan, dengar saja duit tak dapat lagi pun. Okey, tuan-tuan, kita ada satu skim, kita ada satu pelaburan, ya, masuk sekian-sekian, nanti untung. Tersenyum-senyum kita. Setiap orang akan dapat sekian-sekian banyak. Senyum. Ataupun itu kalau nak tawaran, kalau dapat kerja, tengok berapa gaji offer, naik gaji, senyum. Betul tidak? Dapat bonus, senyum. Dapat duit, senyum. Apa hal senyum? Sebab kita nampak benefit. Kita duk nampak harta tak ada benefit. Tapi bila cerita tentang pahala, kita lesu. Ya ke? Boleh ke Ustaz? Dia mau tanya. Pada pahala ni diberikan oleh Allah yang maha pemurah lagi maha mengasani. Kalau duit ini, tuan-tuan, ya, hakikatnya Allah, tapi Allah bagi makam asbab ikhtiari. Mana kena melalui orang. Jadi bila kata melalui orang, dia ada banyak cerita sikit duit ni. Tak jauh lah sekarang nak pergi bank banyak cerita dah. Nak transfer sini. Nak bagi duit orang bertanya. Ni nak buat apa? Contoh kan. Tapi kalau nampak pahala tak bertanya dah. Allah SWT nak bagi pahala, tuan-tuan. Baca. Contoh, tuan-tuan. 10 kali, mafhum hadis. Hadis sahih. 10 kali baca suratul Ikhlas. 10 kali baca suratul Ikhlas, satu mahligai di syurga, istana. Tak masuk akal, tuan-tuan. Betul tak? Kita dapat beli rumah dekat dunia ni pun 10 kali hantar, 11 kali reject. 10 kali hantar submit. Bank ada 4 dah. Dia submit 11 kali reject. Punyalah payah nak beli rumah. Dengan harga rumah punya susah nak dapat. Tapi dengan Allah, Sina Umar Khattab radhiyallahu bertanya, apa yang kita boleh? Takkan senang macam tu je, Kak Habib. Baca dapat. Bermaksud, boleh ke? Contoh. Allah maha kaya. Maha, tuan-tuan. Dan hidup di akhirat sana tak mati-mati. Jadi, kalau ada 10 juta rumah pun di sana, 10 juta hari, satu hari, satu rumah. Tak habis juga. Sebab tuan-tuan, tengok, pahala gembira. Duduk saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 2 minit tak sampai tu. 2 minit tak sampai. Satu maligai. Amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba balik tak ada maligai. Ya Allah, rugi ya. Saya ada jumpa seorang tok guru ni tuan di Melaka. Dia bagi satu tas baca surah Al-Ikhlas 50,000 kali. Kita kalau tahu dapat maligai tu memang kita buat sakan. Macam kita lah. Tahu nak dapat rumah, kan? Property. Oh. Kita buat property, melompat-lompat. Oh, kita kena invest. Kita kena ada backup property. Property. Kan? Sanggup kita. Tapi pada akhirat, pahala inilah gembira. Bermakna sebut saja pahala, kita kena senyum. Walaupun kita banyak dosa. Walaupun kita banyak hutang. Sebut pasal duit, senyumlah. Dapat duit Ustaz. Hutang saya banyak. Sebab kita banyak hutang lah bila dengar banyak duit tu senyum. Sebab kita banyak dosa lah bila dengar pahala kita gembira. Ya Allah, pahala, ya Allah. Patutnya itu orang cerdik. Orang cerdik. Habis Ustaz beribadat sebab pahala ke? Tidak, sebab Allah. Tapi pahala ni booster. Tu saja. Nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pahala tu booster. Jadi sedang jemaah yang memulakan Allah Subhanahu wa taala khair. Jadi kalau kita lihat di sini, kesimpulan awal kita boleh buat pada malam yang penuh barakah ni. Bila kita faham akhirat, maka kita lihat dalam kehidupan, kefahaman, bila semua fokus pahala, ini yang Nabi bawa. Pertama, kenal Allah. Sebab kalau tak kenal Allah, kita tak akan mampu buat pahala. Wallahi tuan-tuan, pahala dan Allah tidak boleh dipisahkan. Sebab apa? Pahala hanya dari Allah, bukan dari manusia. Sebab tu dalam perbincangan yang semalam, ada sahabat kita tanya, macam mana Ustaz, saya dinafikan kewujudan saya. Saya buat baik dengan suami tak hargai, dia nafikan kebaikan. Saya kata, itulah sebaik-baik kebaikan di saat melakukannya dan tidak dihargai. Sebab kebaikan Allah je hargai. Bagus Allah nak ajar seperti itu ikhlas. Pahalanya hanya kait dengan ikhlas. Yang tak ikhlas tak apa pahala. Setiap bulan berdosa. Nampak? Jadi maknanya pahala kita faham, kenal Allah, kemudian kita tahu apa ganjaran Allah, kita kenal Allah, lalu kita kenallah ganjaran dia. Lalu kita husnuzan lah dengan ganjaran, kita seronok pahala. Sebab tu saya cakap dekat seorang sahabat saya ni, cakap apa? Syekh, anda ingat dunia ni ke boleh sebut it's about money, nothing's free. Anda ingat dekat dunia je kau boleh sebut. Saya cakap apa? Anda kena ingat, anda buat kerja Allah tidak percuma. Nothing's free. Allah bayar. Allah bayar walaupun sebesar biji sawi, sebesar zarah kebaikan anda buat. Allah bayar. Kalau kenal Allah lah. Kalau tak kenal, memanglah kita pun pening lah. Kita dah buat kebaikan yang besar pun dipertikaikan. Sampai bila saya nak sabar? Apa yang saya dapat kalau saya sabar? Sabar tu dapat syurga. Dia tanya lagi tu, dapat apa? Allahu Akbar. Nampak sangat tak yakin? Bukan soal tak nak pahala, nampak sangat. Nampak sangat. Bak iman dia terganggu, tak kena Allah. Apa saya dapat sabar? Saya nak sabar, dapat suami macam ni. Sedaplah dia, saya pula nak sabar. Ya Rabbi, sabar dapat syurga. Tak percaya. Tak percaya nak dapat tolong. Payah sangat. Nanti kita mati, bangun balik, kita bincang. Nampak? Niat memang tak boleh kerana pahala. Niat kerana Allah. Tapi pahala tu seiringan. Jangan confuse. Buat memang kerana sebab Allah, untuk Allah. Pahala tu adalah booster.
Sebut akhirat, kita tak boleh tolak dosa pahala. Sebab ini Allah yang cakap. Nabi yang cakap. Jadi kita tak boleh nafi kalau saya buat, saya pahala-pahala ni saya tak pandang lah. Oh, jangan cakap gitu. Pahala ni ganjaran. Allah bagi, ambil. Malah kita kena, ya Allah, syurga Engkau, ya Allah, indahnya, ya Allah. Malah orang yang kena Allah sangat husnuzan dengan pahala. Sangat husnuzan dengan pahala. Macam tadi, baca 10 kali. Yakin baca? Baca? Yakin? Siapa tak kenal Allah mesti tak nak baca. Tak yakin ke? Ya ke Ustaz? Sebab itulah kadang-kadang kita beramal bukan tak nak. Tapi tak kenal. Padahal mudah je kadang-kadang tu kan. Tapi sebab tak kenal, macam mana nak beramal? Orang yang beramal, dia kenal, dia beramal insya-Allah. Baik, jadi senerjemah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, beramallah dengan yakin. Yakinlah dengan Allah. Beramal dengan yakin. Wa imma, kalau dosa, Ustaz, saya banyak dosa, Ustaz. Kenallah Allah. Jangan duk sibuk kenal saya. Bila kita berdosa, bila kita kenal Allah, Allah tu Maha Pengampun. Janganlah putus harapan dengan Allah. Allah marah. Minta ampun dengan Allah. Kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi senerjemahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi maknanya begitulah. Bangkit untuk orang bijak kan, cerdik. Sebut dia pasal duit, nampak macam cerdiknya dia ni buat duit. Asal duit je. Cerdik. Dah. Di sisi Nabi bukan duit yang buat kita cerdik. Pahala. Cerdik betul nak buat pahala dia ni. Ada saja je jalan nak buat pahala. Ustaz, kalau suka amal sedekah sebab nak dapat ganjaran dunia daripada Allah, boleh ke Ustaz niat begitu? Kenapa nak dapat ganjaran dunia lagi? Sedekah tu nak dapat pahala, Tuan Azri. Tak payah dah. Dunia ni pasti. Kenapa kita niat? Itu namanya beramal sebab nak dunia. Tak boleh dah. Jangan beramal gitu. Rosak amalan nanti. Ibarat duha sebab nak duit. Jangan. Bila kita sedekah, lebih baik kita mohon kepada Allah nak pahala. Itu lebih baik. Dengan pahala itulah nanti dapat ganjaran dunia. Dengan pahala tu. Sebab dunia ni, kita nak dapat yang berkat. Contoh tuan-tuan, pahala ni ditukar dalam dua bentuk. Bentuk yang mana dapat manfaat balik kat dunia, bentuk yang mana manfaatnya di akhirat sana. Ni kelebihan pahala. Di dunia Allah jadikan dia kesenangan. Pahala ni menjadi kesenangan dan ketenangan. Senang. Orang ada pahala, dia tenang dan senang. Dua-dua dia dapat. Jadi maknanya bila dia senang dan tenang, dapat tak dunia? Dapatlah. Kalau kita minta dunia, dapat dunia, tapi tak dapat pahala, boleh sedekah. Kena dengan hukum dia. Contohnya non-Muslim, dia sedekah. Memang hukum sedekah dapat, sedekah itu dapat 10. Kat dunia pun dapat. Dapatlah lipat ganda duit tu. Tapi pahala belum tentu dapat. Tapi kalau kita buat sebab iman, sebab yakin. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Aku sedekah, sedekah ni maksudnya membenarkan. Sedekah, benarkan bahawa harta ini datang dari Allah. Allah bagi aku harta melalui tenaga yang ada. Lalu aku nak buktikan bahawa Allah Maha Kaya. Aku sedekah dengan yakin bahawa Allah ini pemilik bagi segala-galanya. Apa mau takut? Sedekah. Tu maksud dia. Bukan sedekah ni, ya Allah aku harap, ya Allah aku sedekah 100 dapatlah 10 kali ganda, ya Allah 100 kira. Tu yang berkira tu. Tapi kalau tekan 100, yakin bahawa kalau tidak kerana engkau, kalau tidak kerana tenaga yang kau berikan pada aku, bukan kata 100, 1 sen pun aku tak boleh dapat. Maka kita pun bagi 100 dengan yakin. Maka yakin itu datang, Allah gantikan dengan pahala. Allah ambil, terima sedekah kita, pahala. Dan Allah tahu kita perlukan duit itu lagi untuk kita sedekah. Itu dia panggil sedekah tetap. Kita nak gaji tetap tapi tak nak sedekah tetap. Dan ingat, sedekah ni bukan sahaja harta. Sedekah itu adalah kebaikan yang ada. Jadi kita buat baik. Kita buat baik. Kita buat baik itu sedekah. Ustaz, pasangan sering menolak.
ajakan untuk bersama tapi pada masa sama mengejar pahala dengan ibadah lain. Mohon pendapat Ustaz dan isu ni batil. Menolak ajakan suami, Allah laknat dia. Jangan main-main. Ini isteri Allah Akbar ni macam mana cerita ya? Ginilah tuan. Doalah untuk Allah buka hati. Sebab tu cerita tak faham agama tu. Dia tak faham agama. Dia tak puas hati. Ingat, seorang isteri, anda beramallah banyak macam mana pun. Selagi tak selesai dengan suami. Selesai tu apa? Anda puas hati dengan suami. Suami itu pintu syurga anda. Walhal, pintu syurga masih ada tapi anda tidak pandang. Main door tu. Tak boleh macam tu. Yang lain tu semua pintu-pintu subsidiary door. Bukan main. Bila main dah problem, amalan lain semua sangkut. Tak boleh lawan, tak boleh challenge amalan. Itu ketaatan. Sama dengan seorang anak lelaki dengan ibunya. Dengan ayahnya. Di ibarat utang, kalau dengan suami ni, utang 1 juta. Amalan lain tu utang juga. 1,000, 2,000, 1,000. Katalah dia boleh dapat semua duit itu. Tapi 1 juta ni tak selesai. Macam mana nak bayar? Tak selesai juga, tak terangkat amalan tu. Gantung macam tu. Dengan suami, majoriti, hak besar. Dan lagi tolak ajakan bersama. Masya Allah. Jadi, anda ada hak untuk bercakap. Dan doakan sungguh-sungguh ni, bukan isu kecil ni, isu besar. Sebab melibatkan neraka dia tu. Kalau kita redha dengan perangai dengan kita join sekali. Kita tak boleh redha dengan sikap isteri begitu. Berlapang dada maksudnya bersabar dengan tingkah laku itu wajar. Tapi nak redha dengan perbuatan itu tak boleh. Sebab nanti Allah kata, kenapa kamu redha dengan perangai dia? Dah tahu perangai dia perangai haram, buat dosa. Kenapa kamu nak redha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan. Hati-hati. Ini hadis Nabi SAW mafhum dia benar tu Tuan Al-Malik. Ahmad Al-Malik itu. Allahu Akbar. Dia jawab gini Tuan Muaz. Simple lah. Orang macam ni, dia anggap dia pandai beramal. Jawab gini lelaki ni, dia interlock dengan perempuan. Macam tu. Zauj dalam bahasa Arab, suami. Zaujah, isteri. Sebenarnya dari diri yang satu. Jadi wanita ni, dia tidak boleh menolak lelaki ni tanpa ada sebab yang kuat. Kalau macam tu baik dia minta fasah je. Anda menyeksa diri anda duduk dalam kejahilan. Beramal dengan jahil ni sia-sia. Bagi seorang lelaki, ulama utama cakap, dia kalau style macam ni, saya nak cakap pun tak sanggup. Baik berpisah. Sebab dia tidak ada kefahaman yang jelas. Cuba tengok tuan-tuan. Bila kata anda sebahagian dari diri lelaki, anda beramal berapa persen? Kalau anda kata anda boleh amal 100% di sini, 100% bagi perempuan tak sama dengan lelaki punya amalan. Anda takkan boleh. Sebab tu sebahagian dengan belum kita uzur syar'i lagi, hid lagi. Dalam sebut 1 bulan 30 hari, mungkin maksimum 15 hari, separuh hari anda tidak boleh solat. Kurang. Tiba-tiba anda nak cari pasal dengan lelaki. Yang mana dari diri anda, dari diri. Tak boleh. Sama juga dengan lelaki, anda nak cari pasal dengan ibu. Tak boleh. Sebab anda dari ibu. Anda tak boleh lawan ibu sebab ibu melahirkan. Kalahlah. Sama dengan perempuan, anda tak boleh lawan lelaki. Kalau tak suka, bincang. Jangan lawan, jangan buat cara macam tu. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, bila macam tu, isteri ni, dia ada satu kefahaman yang akan merosakkan diri sendiri. Dia lawan dari tempat asal dia datang. Macam mana?
Sebab tu saya cakap lebih baik kalau dah tak nak dididik, maka biarlah dia mencari didikan yang lain. Itu maksud dia. Tak boleh. Saya tak nampak jalan macam mana seorang perempuan dia boleh bergaduh dengan asal usul dia. Jalan tu ibarat jalan ni, dia pecahkan sendiri, dia tak boleh balik dah. Ni ada jalan tuan-tuan. Asal dia dari sana, dari jalan sini. Asal, tapi dia pecahkan tengah-tengah ni. Dah dia nak balik macam mana? Dengan apa dia boleh beramal cara lain? Memang dia boleh beramal kat sini, tapi nak balik macam mana? Bridge dah tak ada. Anda tak hubungkan dengan suami. Anda boleh beramal. Anda boleh beramal. Dia sepatutnya satu jalan. Tiba-tiba ada konflik dia potong tengah-tengah ni. Sedangkan seorang perempuan dari suami. Ni suami. Dari suami jadi isteri. Ni suami. Jadi suami jadi isteri. Nampak? Bila bergaduh dengan suami, dia potong bridge ni. Tak mau, kita gaduh. Bila gaduh, bimbang-bimbang, suami boleh balik. Isteri nak balik ikut jalan mana? Melainkan anda cari suami lain. Itu saja, kalau suami ni dah korup, anda dah stuck kat sini, ingat. Sebab tu ada orang mesej saya, Ustaz, selesai tu macam mana? Jangan putuskan hubungan dengan suami. Buruk macam mana, biarkan buruk. Dia yang buruk. Anda jangan putuskan jalan. Anda beramal, anda jalan elok diam-diam, santuni suami baik-baik, lepas tu masuk je syurga. Suami tu pintu je. Pintu syurga. Suami pun betul ansur. Puan Farah Huda, suami boleh betul ansur, tak ada masalah. Saya tak kata suami ni kena ni. Anda kena ingat, Puan Farah Huda, ni benda ni bahaya. Kalau si isteri ni buat benda dosa, ni saya nak bagi tahu, orang perempuan dengar ni baik-baik. Suami dengar baik-baik. Kalau isteri sedang buat dosa, tolak ansur tentang apa? Anda nak bertolak ansur dengan dosa dia? Anda redha dengan dosa dia? Kalau anda redha dengan dosa dia, bimbang-bimbang jadi dayus. Suaminya redha dengan dosa perbuatan jahat isteri. Apa maksud dayus? Redha dengan perbuatan dosa. Bertolak ansur faham. Bertolak ansur ni sebenarnya dah tolak banyak dah. Sekarang ni ansur-ansur ditolak ni. Saya tengok kes macam ni sebab suami dalam bab bertolak ansur ni ramai suami tak faham kadang-kadang. Bertolak ansur dari awal lagi dia bagi can. Tak apalah, ikut awak lah nak buat apa. Ikut awak lah, ikut kerja, ikut harta, ikut semua ikut. Tiba-tiba satu masa suami nak minta suruh ikut dia. Rupanya isteri dia dah ansur-ansur tolak suami. Saya tak ada abang pun tak apalah. Tolak ansur ni dalam bab hak. Hak suami ni kalau ikutkan tolak ansur, suami ni hak dia besar. Nak keluar rumah pun tak boleh sebenarnya. Tanpa izin. Melainkan dengan benda-benda yang wajib. Apa dia? Nak pergi solat, yang wajib. Yang wajib. Amal-amalan yang wajib. Pergi kerja wajib ke? Isteri. Pergi kerja wajib ke isteri? Nak tolong mak ustaz. Mak apa? Mak mana yang nak tolong tu? Mak saya lah. Tak wajib. Suami pun tak wajib tolong mak bagi duit kat mak. Tak wajib. Isteri pula memikirkan nak tolong ustaz, nak bagi mak. Mak tak melahirkan saya. Nak tolonglah. Tak mengubah hukum jadi wajib. Dari awal. Sebab tu kes macam ni saya terus ambil, potong macam tu. Anda kena ada kata dua kat sini. Allahumma salli ala Muhammad. Pujuk hati tak mau ada perasaan tak redha. Itulah Tuan Ahmad Al-Malik bermaksud kena cakap macam ni. Sebab tu kalau isteri yang faham, dia kena jelas. Contoh macam ni, suami kena transparent dalam bab ni. Tuan Muaz, anda kena cakap, abang tak redha dengan perangai kamu ni. Isterinya ada agama, dia takut. Ya bang, isterinya ada agama, dia akan betulkan tang mana yang abang tak redha tu bang. Abang tak redha kamu ni. Bila abang ajak kamu tak nak dengan abang tak redha. Sebab benda tu dosa. Tak boleh redha dengan benda dosa. Ni yang sebab itu, yang 80% tengok porno tu. Allahu Akbar. Ini fakta akhir zaman ni, perempuan. Cek anak-anak kita. Cek, tak silap isteri. Wa na'udzubillah min zalik.
Jangan main-main. Allah datangkan isteri untuk dididik. Kenapa tidak terdidik? Ini kan Allah marahkan suami pula, pemimpin. Kena faham. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi kena cakap. Bila cakap, senang. Isteri kena tahu, suami kena tahu apa benda yang kena tak boleh redha. Bermaksud kejahatan, melawan, contoh tinggi suara, itu semua perbuatan dosa. Suami jangan diam. Isteri tinggi suara, dah memang macam gitu. Lepas tu naik lemak lah dia tinggi suara. Tak boleh. Kamu tinggi suara, abang tahu abang salah. Abang tahu abang ada dosa. Abang tahu perangai abang yang salah. Tapi kamu tinggi suara, abang tak redha. Habis cerita. Kalau kamu tak betulkan tu, abang tak boleh. Abang tak boleh nak redha dengan perangai kamu yang ingkar dengan arahan Nabi dan arahan Allah. Abang punya masalah, abang punya masalah. Tak bermaksud anda, kamu ada lesen untuk derhaka nak tinggi suara. Dan dengan harapan nak suruh abang terdiam dengan perangai kamu. Suami pun kena ada hujah yang kuat lah. Kadang-kadang kena tengking sikit, terdiam lah suami. Terdiam lah. Macam mana? Itu kena faham. Baik, ini sebab apa tadi soalan tu, minta maaf saya panjang sikit pula explain bab tu. Sebab itu bab besar tuan-tuan. Bab besar, menolak ajakan suami tu Allah, dosa besar. Bukan dosa kecil, besar, laknat Allah. Ya Allah. Sebab tu saya streskan. Dan soalannya, seorang isteri berani mengundang laknat Allah sebab benci. Adakah itu saja alasan dia? Kalau begitu, bincang bawa mahkamah. Pisah lebih baik. Itu caranya. Daripada hidup mengundang laknat. Tapi jangan yak-yak lepas tu. Sebab anda ingat bermasalah dengan suami ni. Allah bagi peluang jika berkahwin lagi. Kalau tak nak kahwin lagi, tolong. Anda masih ada, kalau masih ada mak ayah, balik pada mak ayah. Anda buat jalan ke syurga melalui mak ayah pula. Jangan. Itu dia. Jadi sedang jemaah Allah. Sikit tak ada ustaz, baru jumpa kelah kuntau kat sini. Tuan Nasri. Okey, tak apalah. Alhamdulillah. Yang penting kita ada usaha untuk pertahankan dengan ketaatan, insya-Allah. Tugas suami mendidik. Dalam nanti saya bawa besok insya-Allah matan hadis saya lupa. Para suami jangan takut untuk mendidik walaupun diri anda penuh dengan kelemahan. Jangan takut. Sebab begini, kalau anda buat tanggungjawab mendidik walaupun macam-macam masalah anda dah buat, tapi anda yakin bahawa ini suruhan Nabi, suruhan Allah, Allah akan tutup kelemahan itu. Isteri akan Allah beri campakkan izzah. Tengok suami, Allah akan bagi respect. Tapi jangan, sebab dia begini, bila sekali dah buat salah, 2 kali, 3 kali, kemudian dah ditangkap bersalah, kemudian dicop sebagai pesalah pula tu. Tak cukup dengan tu, dicop sebagai penunggang agama. Terduduklah. Aduh, peningnya, macam mana lah isteri aku ni. Jangan. Anda kena, tak kisahlah penunggang agama ke, penungging agama ke, bubuh lah. Dia bubuh apa segala bala sekalipun, anda tak boleh diam daripada mendidik. Itu je saranan yang saya boleh sampaikan kepada seorang suami. Anda terus mendidik dengan hati yang ikhlas. Didiklah dengan ikhlas. Ini apa? Bukan dengan nak membalas. Kadang kita didik pula nak membalas, marah, geram. Geram, nak cakap geram, tak boleh. Jangan ada niat macam tu. Sebab tu jadi bergaduh-gaduh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi senang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itulah kesimpulan malam ni. Cukup. Setakat tu dulu. Boleh bawa balik skrin kita. Allahumma salli ala. Itulah. Saya cerita rumah tangga ni semangat dia katakan. Dia benda yang menjadi agenda besar tuan-tuan. Buat rumah tangga ni tak boleh buat main-main. Tapi saya doakan semua yang sedang berusaha bina rumah tangga yang mawadah warahmah ni, Allah bantu insya-Allah. Ingat dengan Allah, with Allah, dengan Allah. Jangan mendidik dengan diri. Abang ni, jangan. Anda meletakkan pancung diri sendiri. Tak ada abang-abang. Allah suruh kamu tak. Allah suruh gunakan nama Allah, gunakan nama Rasulullah. Biarlah dia kata, nunggang agama, biarlah. Yang penting, Rasulullah suruh kamu, Nabi suruh kamu, Allah suruh kamu. Cakap dia. Ulanglah banyak kali. Dan skill yang sama, tip yang sama, gunakan untuk anak-anak. Sama je konsep. Jangan kata, Abi yang suruh,
Umi yang nak menangis-nangis, Umi nak kamu jadi anak yang baik. Tak bayar masuk diri kuatin kanan dia. Dia buat tak tahu je. Cakap Allah nak kamu jadi baik. Umi tak boleh tolong. Bila kita cakap macam tu, itu tanggungjawab yang paling jelas. Sebab pada sama kita nak dia jadi baik dan dia kenal Allah. Dua sekali dapat. Itu kaedah mendidik. Jangan mendidik diasingkan. Ni kelas tauhid lain. Mendidik suruh anak jadi baik lain. Tak, dia sekali jalan. Sama dengan isteri pun. Mendidik isteri dengan mengenal Allah. Dengan kita banyakkan sebut nama Allah supaya kelak hati dia terbuka. Sebab Allah tengok kesungguhan kita. Sikit-sikit sebut Allah. Biarlah dia panah keluar, saka, bala semua keluar. Kuntilanak, kuntilawa semua keluar tu. Tak tahan tu dengan nama Allah. Dia marah. Jadi maksudnya suami kena kuatkan lah. Kuatkan. Kebijaksanaan tu masukkan. Ya Allah. Sebab orang yang dengan Allah, Allah akan berikan dia kebijaksanaan. InsyaAllah. Baik, jadi sedang jemaah menggunakan Allah SWT. Saya kira cukup setakat itu. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Alhamdulillah. Jadi kita sambung pengajian kita pada esok malam. InsyaAllah. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala keterlanjuran kata, terkasar bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini, insyaAllah. Khair. Aku luka lihaza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul As. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Takbir. Allahu akbar.